Setelah dibuat pemeriksaan DNA, sekarang ada DNA, dulu tak ada DNA, sekarang ada DNA. Pemeriksaan DNA, dibuat DNA, tak ada. Bayangkan, tulang punggung yang orang yang dah mati bertahun-tahun, ya, boleh diakui milik si Polan ni apabila dibuat DNA dengan anak dia. Ni kes baru-baru ni di Pulau Pinang. Bayangkan, apatah lagi kalau anak zina itu ada dan bila buat DNA dengan suami kepada si isteri yang telah melahirkan anak zina ni, tak ada match. DNA itu sepadan dengan maknya, tapi dengan si suami ni tak ada. Maknanya tentulah ada lelaki lain yang melakukan zina dengan si isteri ini. Isteri ni mengandung dan melahirkan anak ni. Kan? Jadi tak boleh anak zina ni dinasab kepada bapa dia. Jika ketika li'an itu si suami menyebut yang kita sebut dalam kuliah lepas, dia bersumpah bahawa anak ini bukan anak dia. Saya punya keyakinan penuh, Tuan Hakim, anak ini bukan anak saya, dan saya menuduh saya berzina dengan orang lelaki lain. Kan? Kita bincang dalam kuliah yang lepas. Dan anak zina itu dinasab kepada ibu dia, ataupun dalam peraturan Jabatan Pendapatan Negara tidak dinasab kepada Abdullah atau Abdul Rahman ataupun nama-nama Allah yang disebut 9, ataupun tidak dinasab kepada sesiapa pun, kerana dia anak luar nikah, anak tak sah taraf. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya, yalah, kita tak boleh nak kata apalah. Mungkin si budak ni nanti apabila dia sudah besar berakal, dia katanya, jadi kita terpaksa menerangkan keadaan yang sebenar. Dan yang kelima, suami isteri itu diharamkan bersatu semula selama-lamanya. Maksudnya suami yang menuduh isteri dia berzina melalui li'an, dan isteri yang dituduh berzina melalui li'an itu tidak boleh berkahwin semula selama-lamanya. Inilah impak yang paling besar bila berlaku li'an tadi. Kalau si suami itu menceraikan isteri dia biasa, tak apa lagi. Dia tak tuduh isteri dia berzina. Dia tahu isteri dia berzina, tapi dia mungkin dia merasakan mungkin isteri dia boleh lagi menemui isteri dia, kerana mungkin isteri dia dah insaf, mungkin isteri dia dah menyesal atas perbuatan dia, ketelanjuran dia. Suami ni masih ada perasaan kasih pada isteri dia, maka dia ceraikan isteri dia, ataupun tak cerai langsung pun. Kalau diceraikan, ada iddah. Waktu iddah, boleh rujuk, kan? Tetapi apakah suami mudah melakukan demikian? Lebih-lebih lagi apabila isteri itu mengandung anak tak sah taraf, anak luar nikah. Jadi ini, sebab itulah li'an tu ada. Li'an itu dibenarkan oleh syarak. Jadi apabila berlaku li'an ini, maka suami isteri itu tadi tidak boleh lagi berkahwin semula selama-lamanya. Suami carilah perempuan lain, isteri ini pergilah kahwin dengan lelaki yang hang roman tu sampai dapat anak tu, hang pergilah carilah. Kan? Itu dia keadaan dia. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi, bahawa Nabi SAW meminta sepasang suami isteri melakukan li'an. Apabila berlaku keadaan-keadaan yang kita sebutkan dalam kuliah lalu itu, berdasarkan kisah yang dibawa oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini, Nabi SAW menyuruh suami isteri melakukan li'an. Kemudian fantafa min waladiha,
Dengan li'an itu anak dilahirkan oleh isteri dinafikan nasabnya daripada suami. Ya. Jadi Nabi isytiharkan anak itu bukanlah anak si suami itu, tak boleh bin pada suami itu. Di zaman Nabi SAW, di mana struktur masyarakat itu tidak seperti sekarang, ya, penuh dengan penipuan dan sebagainya. Jadi apa-apa semua mesti ada hitam dan putih, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang berbangkit pada masa-masa akan datang, ya. Tapi zaman Nabi SAW ni cukuplah Nabi beri saksi, maka tak ada siapa pun berani menipu, pada waktu itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, maka dalam peristiwa ini maka anak itu dinafikan nasab, anak zina itu dinafikan nasabnya kepada si suami, tak boleh bin pada suami. Fa farraqa bainahuma, malah Nabi SAW memisahkan mereka berdua, yakni membubarkan perkahwinan mereka berdua itu selama-lamanya. Wal haqqal walada bimra'ati wa al haqqal walad bimra'atin bil mar'ah. Dan anak zina itu dinasab kepada isteri tersebut. Itu cerita pada zaman Nabi SAW yang diceritakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah satu contoh dalam ilmu hadis. Ini adalah satu contoh hadis Nabi SAW yang berbentuk perbuatan. Maknanya Nabi SAW tak ada cakap apa-apa pun dalam hadis ni, tapi para sahabat Nabi yang di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan, ya, keadaan Nabi SAW melakukan perkara itu, maka dikira sebagai hadis juga. Itu adalah ilmu hadis lah. Begitu juga hadis Nabi sallallahu wallahu alam. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, daripada Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Nabi dari kalangan orang Ansar, qala, maka Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu berkata, madatis sunnatu ba'du fil mutala'inaini, dalam sunnah Rasulullah SAW telah berlaku perselisihan antara suami isteri. Jadi zaman Nabi SAW, waktu Nabi SAW 10 tahun berada di kota Madinatul Munawwarah, pernah berlaku perbuatan li'an ini, kata Sahl bin Sa'ad. Kemudian ayyufarriqa bainahuma, Nabi SAW memisahkan kedua-dua suami isteri yang melakukan li'an ini, ya. Thumma la yajtami'ani abadan, dan tidak bersatu semula. Kemudian mereka tidak bersatu semula selama-lamanya. Jadi di situ datang hukumnya. Kesan li'an itu ialah apabila suami isteri itu tidak akan telah terbubar perkahwinan, ya, terlerai kata perkahwinan, dan tidak boleh bersatu semula selama-lamanya. Inilah keadaan yang berlaku kepada kedua, ya, suami isteri, kepada pasangan suami isteri yang melakukan li'an ini tadi, sama ada anak ataupun tidak. Jadi nasihat kita kepada diri saya dan juga pada tuan-tuan dan puan-puan, janganlah melakukan li'an ini. Kesannya besar. Si suami berfikirlah semasak-masaknya. Memang kita marah, tak ada siapa, suami yang marah kalau isteri dia berzina, didapati berzina, kena tangkap pula, masuk mahkamah, sabit kesalahan, melakukan persetubuhan haram. Tapi berilah si isteri itu peluang untuk bertaubat, dan memperbaiki kesilapan dia. Jangan diikutkan rasa amarah, walaupun dibenarkan oleh syarak, tapi ini timbul dari kesan amarah kita, dan kita takut-takut jadi bukan gila talak pula, gila li'an pula dah tak boleh kahwin pula dah jadi lain. Akhirnya bekas suami berzina dengan bekas isteri, lagi teruk pula. Jadi fikirlah masak-masak kepada tuan-tuan dan puan-puan, suami-suami isteri luar sana, elakkanlah daripada terjadi li'an ini dalam kehidupan kita. Tapi bukan bermakna dayus, tidak. Memanglah kalau seorang isteri, seorang suami boleh menceraikan isterinya yang mengaku berzina.
biarlah Siti itu